Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah, apa khabar anak-anak semua? Ustazah harap semua dalam keadaan sihat walafiat, insyaAllah. Dan kita masih lagi bersemangat untuk mempelajari pelajaran yang kita akan teruskan. Okey, insyaAllah dalam pelajaran ibadat hari ini kita akan sambung semula sebab dah tertangguh beberapa bulan lamanya. Ustazah minta maaf kerana laptop Ustazah ada problem, ada masalah. InsyaAllah hari ini kita boleh sambung semula pelajaran ibadat yang bertajuk jenis-jenis mandi. Okey, jenis-jenis mandi ni sebenarnya dah terangkan dalam video lepas. Tapi sebab mungkin kerana video tu kurang jelas dan terlalu panjang, jadi ada anak-anak yang kurang faham apa yang dijelaskan oleh Ustazah. Jadi Ustazah jelaskan semula di dalam video ini secara ringkas. Okey, soalannya Ustazah akan terangkan melalui soalan. Soalan yang pertama, berapakah jenis-jenis mandi? Okey, ada berapa jenis mandi yang perlu kita tahu dalam video lepas? Jadi dia terbahagi kepada 3 jenis. Jadi kita kena tahu ada 3 jenis mandi. Yang pertama mandi wajib, yang kedua mandi sunat dan yang ketiga ialah mandi harus. Jadi kita ada 3 jenis mandi yang kita perlu tahu. Ingat, mandi wajib bila berlaku sesuatu perkara yang mewajibkan dia mandi, kita wajiblah mandi. Kalau kita tak buat, kita dapat dosa. Kita buat, kita dapat pahala kerana dengan mandi wajib kita boleh melakukan apa-apa jua ibadat. Okey, mandi sunat pula adalah mandi yang digalakkan untuk kita lakukan. Maksudnya bila kita buat kita dapat pahala, bila kita tinggalkan tidak ada masalah, tak dapat apa-apa pun kalau kita tinggalkan. Tak dapat dosa, pahala pun tak ada. Tapi kalau kita nak jadi orang yang beruntung, kita lakukan. Yang ketiga ialah mandi harus. Mandi harus ni adalah mandi yang selalu kita lakukan. Maksudnya bila kita penat, sebelum kita pergi sekolah, sebelum kita nak tidur, selepas kita keluar rumah. Maksudnya kita lakukan bila-bila masa saja. Suka-suka hati kita nak mandi. Jadi daripada pagi sampai ke malam awak kerja nak mandi je, itu namanya mandi harus. Okey. Jadi ingat ada 3 jenis mandi. Mandi wajib, mandi sunat dan juga mandi harus. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Senaraikan perkara-perkara yang menyebabkan mandi wajib, atau soalan lain, apakah perkara-perkara yang menyebabkan mandi wajib? Okey, bila berlaku perkara-perkara yang ini, kita atau sebagai seorang Islam kita wajib mandi. Maksudnya bila berlaku salah satu daripada perkara ini, 6 perkara ni, wajib orang Islam itu mandi wajib. Yang pertama, keluar mani, wiladah, haid, nifas, jima' dan juga mati, bukan mati syahid. Okey, wiladah, haid, nifas ni dia hanya berlaku pada perempuan saja, lelaki tak ada. Keluar mani, jima', mati, bukan mati syahid, dia ada berlaku kepada perempuan dan juga lelaki juga. Okey, jadi ingat, mati syahid, mati yang bukan mati syahid maksudnya mati orang yang meninggal dunia kerana kemalangan atau kerana sakit atau mati yang tiba-tiba. Bila seseorang Islam itu meninggal dunia, kita akan mandikan dia dengan mandi wajib. Tapi mati syahid ialah mati orang yang pergi berperang dan kemudian dia mati di dalam peperangan tersebut. Jadi ia dinamakan mati syahid. Jadi orang yang mati syahid tidak diwajibkan mandi ke atas dia. Hanya orang yang mati biasa saja yang wajib kita mandikan. Okey, soalan yang seterusnya, senaraikan perkara-perkara yang disunatkan untuk kita mandi. Apa dia perkara-perkara sunat yang kita disunatkan untuk mandi? Perkara sunat ni dia ada waktu tertentu dan dia ada masa tertentu, ada perkara atau sesuatu peristiwa yang berlaku. Jadi kita disunatkan bila berlaku pada masanya, kita disunatkan untuk mandi sunat tersebut. Jadi kalau kita nak buat boleh, tak buat tak ada masalah. Okey, contoh macam kat sini ada 9 perkara yang kita sunat mandi. Contoh pada hari Jumaat. Kita sunat mandi pada hari Jumaat. Kita sunat mandi pada 2 hari raya, Aidilfitri atau Aidiladha, gerhana matahari atau gerhana bulan. Solat minta hujan maksudnya bila berlaku kemarau kita nak melakukan solat sunat, kita disunatkan, digalakkan untuk mandi sunat dahulu. Selepas mandikan jenazah, masuk agama Islam. Okey, masuk agama Islam ni selepas bagi orang yang sebelum ni dia bukan Islam, bila dia masuk agama Islam, dia disunatkan untuk mandi sunat bila dia masuk agama Islam. Orang yang pitam, pengsan, gila, bila dia sedar disunatkan untuk mandi sunat. Orang yang nak berpakaian ihram haji atau umrah. Orang yang sebelum masuk kota Mekah. Okey, 2 perkara ni bila berlaku pada orang yang nak pergi haji atau orang nak pergi umrah. Jadi sebelum dia nak memakai pakaian ihram dan sebelum dia nak masuk ke kota Mekah, dia disunatkan untuk melakukan mandi sunat tersebut. Jadi ke-99 perkara ini bila berlaku kita disunatkan untuk mandi. Tak nak buat tak ada masalah, buat lagi afdal. Jadi
mandi sunat dia hanya berlaku pada waktu-waktu tertentu saja. Dia tidak berlaku pada hari-hari biasa, pada waktu biasa. Beza dengan mandi harus tadi, Ustazah kata mandi harus awak boleh mandi suka-suka hati awak waktu bila-bila. Okey, dalam slide yang ini ada dua kotak yang berwarna. Kotak berwarna oranye mandi wajib dan kotak berwarna hijau mandi sunat. Okey. Ada 6 poin yang kita dah terangkan pada awal video tadi. Jadi ini awak tinggal baca semula. Jadi kat sini dia ada poin dia. Keluar mani, wiladah, keluar haid, nifas, bersetubuh, yakni jima', mati bukan mati syahid. Ini untuk mandi wajib dan untuk mandi sunat. Mandi sunat ada 9 perkara tadi yang Ustazah dah terangkan. Jadi tak perlu Ustazah terangkan semula. Jadi kat sini Ustazah cuma nak terangkan tentang, kamu nampak ada tulisan warna merah di dalam kotak ini? Di dalam kotak yang berwarna oranye ada tulisan merah dan di dalam kotak hijau juga ada tulisan yang berwarna merah. Okay, Ustazah nak terangkan kat sini adalah kerana kat sini ada perkataan mati dan kat sini ada perkataan jenazah. Orang yang mati dipanggil jenazah. Jenazah adalah orang yang telah meninggal dunia. Okey, jadi kat sini kita fokus pada kotak yang pertama dulu, kotak yang berwarna oranye. Poin yang ke-6 dalam mandi wajib, mati bukan mati syahid. Maksudnya kat sini, mati orang tu meninggal atau orang tu hidup. Bila sebut mati, maksudnya orang tu dah tak hidup, orang tu dah meninggal dunia. Jadi jenis mandi ke atas orang yang telah meninggal dunia pada orang yang dah mati tadi kepada jenazah. Bila dia dah mati kita panggil jenazah atau kita panggil mayat. Jadi bila orang yang meninggal dunia tadi tu meninggal dunia, telah mati, kita wajib mandikan mayat tersebut dengan mandi wajib. Jadi orang sebagai orang Islam, bila seseorang Islam itu meninggal dunia, bukan mati syahid ya. Maksudnya dia mati yang kerana sakit atau kerana aksiden atau mati yang biasa. Jadi bila seseorang Islam itu dia meninggal dunia, kita wajib mandikan dia dengan mandi wajib. Jenis mandi kat atas dia adalah mandi wajib. Ingat, orang yang meninggal dunia orang yang meninggal dunia mandi wajib. Okey, beza dengan kotak hijau ni. Selepas mandi jenazah. Maksudnya selepas mandi jenazah, selepas mandi jenazah maksudnya orang yang mandikan jenazah. Orang yang mandikan orang yang meninggal dunia itu tadi. Orang yang mandikan mayat tadi. Jadi orang yang mandikan tu, orang tu hidup atau orang tu dah mati? Mestilah orang yang hidup memandikan orang yang telah meninggal dunia. Macam mana pula orang meninggal mandikan orang yang meninggal? Tak boleh lah. Jadi mestilah orang yang hidup dia memandikan jenazah atau dia mandikan orang yang meninggal dunia tadi tu. Jadi selepas orang yang hidup tadi tu dia mandikan jenazah, jadi orang yang hidup tadi ni dia disunatkan untuk mandi sunat kerana dia dah selesai, dia dah lepas uruskan jenazah. Maksudnya kat sini, bila orang Islam yang hidup, dia dah selesaikan, dia dah mandikan jenazah, dia mandikan orang yang meninggal dunia tadi. Selepas dia dah selesai, dia disunatkan untuk mandi sunat. Okey, jadi kamu faham kat sini? Okey, kat sini adalah bagi orang yang telah meninggal dunia. Ingat, orang yang meninggal dunia mandi wajib. Orang yang hidup tapi dia tolong mandikan orang jenazah atau dia uruskan jenazah, kan, orang yang meninggal dunia tadi, dia disunatkan untuk mandi sunat. Jadi Ustazah harap kamu faham. Kat sini beza sebab kamu confuse, kamu keliru pada dua perkataan ni. Kerana kat sini mati pun jenazah, jenazah pun orang yang mati. Jadi bila orang yang meninggal, ingat poin dia, orang yang meninggal dunia mandi wajib. Orang yang menguruskan jenazah tu, orang yang menguruskan orang yang telah meninggal dunia, dia adalah mandi sunat. Okey, kita teruskan. Ustazah ambil semula soalan dalam latihan yang lepas. Jadi tuliskan jenis mandi yang sesuai. Okey, soalan yang pertama, Anas Soleh sedang membantu ahli keluarganya memandikan jenazah nenek. Soalan yang kedua, Imam Qahir sedang menguruskan jenazah. Soalan yang ketiga, Aiman baru pulang selepas memandikan mayat, yakni jenazah. Okey, kat sini dalam tiga-tiga soalan ni, agak-agak kamu apa jenis mandi bagi keadaan ni? Keadaan yang pertama, keadaan yang kedua dan juga keadaan yang ketiga. Okey, sebelum Ustazah nak terangkan, nak jelaskan jawapan dia sebab ramai di antara kamu yang confused pada tiga soalan ini. Okey,
Soalan dia, tuliskan jenis mandi. Ingat semula, jenis mandi ada berapa yang kita dah terangkan pada awal video. Jenis mandi ada 3 jenis. Yang pertama, mandi wajib, mandi sunat dan juga mandi harus. Okay, mandi harus tak ada dalam soalan ni kerana mandi harus boleh dilakukan pada bila-bila masa saja. Jadi dalam 3 situasi ni sama ada kamu pilih mandi sunat ataupun mandi wajib. Okey, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Soalan yang pertama ialah Anas Soleh sedang membantu ahli keluarganya memandikan jenazah nenek. Okey, sekarang kat sini siapa yang sedang dimandikan? Siapa yang sedang dimandikan? Okey, kat sini Anas Soleh yang sedang memandikan jenazah. Maksudnya kat sini Anas Soleh ni yang mandikan jenazah. Jadi jenis mandi yang sesuai adalah ke atas jenazah, bukan ke atas Anas Soleh. Kerana yang sedang dimandikan adalah jenazah. Jadi apa jenis mandi yang sesuai ke atas jenazah ini? Kita ingat semula. Orang yang meninggal dunia, bila kita nak mandikan orang yang meninggal dunia adalah mandi. Ada 3, mandi wajib atau mandi sunat ataupun mandi harus. Jadi mandinya adalah mandi wajib. Jawapan dia adalah mandi wajib kerana yang dimandikan adalah jenazah, bukan Anas Soleh. Anas Soleh hanya menguruskan untuk memandikan jenazah nenek. Okey, faham? Soalan yang kedua, Imam Qahir sedang menguruskan jenazah. Jadi siapa yang sedang diuruskan? Imam Qahir yang diuruskan oleh jenazah atau jenazah ni yang sedang diuruskan oleh Imam Qahir? Faham tak soalan Ustazah ni? Maksudnya jenazah ni yang mandikan Imam Qahir atau Imam Qahir ni yang mandikan jenazah? Kat sini Imam Qahir lah, sebab Imam Qahir ni dia masih hidup. Jenazah ni orang yang telah meninggal dunia. Jadi orang yang hidup dia sedang menguruskan jenazah. Jadi dia sedang menguruskan orang yang meninggal dunia tadi. Jadi ingat, sekarang ni dia punya perkataan sedang. Jadi yang sedang diuruskan ialah jenazah. Jadi jenazah ni adalah orang yang telah meninggal dunia tadi. Jenis mandi ke atas tadi ingat, kalau orang yang meninggal dunia kita mandikan dia, jadi jenis mandi ke atas jenazah tersebut adalah mandi wajib, bukan ke atas Imam Qahir, sebab yang sedang diuruskan adalah jenazah. Okey, faham? Saya harap anak-anak semua faham setakat ni. Okey, soalan yang ketiga, Aiman baru pulang selepas memandikan mayat. Sekarang ni siapa yang baru pulang? Mayat tu yang baru pulang ke atau Aiman yang baru pulang? Jadi kat sini Aiman yang baru pulang. Aiman baru pulang dari mana? Aiman tadi dia pergi tolong orang kampung memandikan orang yang meninggal dunia. Dalam kampung tu ada seorang meninggal dunia, jadi Aiman pergi tolong. Lepas Aiman tolong dia, lepas Aiman dah mandikan mayat tersebut, Aiman pun pulang ke rumah dan mandi. Jadi sekarang ni yang kena mandi ialah Aiman, bukan mayat tersebut. Sebab mayat tu Aiman dah selesaikan dah tadi. Jadi Aiman dah sampai rumah, jadi Aiman perlu buat mandi apa? Kita ingat, orang yang hidup bila dia selesai menguruskan jenazah, mandi ke atasnya adalah mandi sunat. Jadi ketiga soalan ini, ada 3 soalan ni kamu confuse. Ada beberapa ramai juga yang confuse kerana kamu faham Anas Soleh yang mandi. Jadi Anas Soleh yang mandi, kalau Anas Soleh yang mandi, dia mandi sunat. Tapi kat sini dia kata sedang. Jadi yang sedang dimandikan adalah jenazah. Jadi orang yang meninggal dunia tu. Jadi mandi jenis ke atas orang yang meninggal dunia ni adalah mandi wajib. Dan yang soalan yang kedua ialah sama juga Imam Qahir, bukan jenis mandi ke atas Imam Qahir, tapi mandi ke atas jenazah yang diuruskan. Sebab perkataan dia sedang. Kalau sedang, yang sedang mandi tu Imam Qahir atau jenazah. Jadi yang sedang dimandikan adalah jenazah. Jadi jenis mandinya adalah wajib. Yang ketiga, Aiman baru pulang selepas memandikan mayat. Jadi Aiman selepas Aiman dah sampai rumah. Ke Aiman bawa mayat tu balik rumah Aiman? Tidak kan? Sebab mayat tu ada, biasanya kita akan mandikan mayat di masjid atau di rumah tempat orang meninggal dunia. Jadi kita akan mandikan, selepas mandi Aiman pun pulang ke rumah. Jadi bila Aiman pulang ke rumah, Aiman perlu mandi sunat. Okey, setakat ini saja pelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap anak-anak semua faham yang Ustazah dah jelaskan pada hari ini. Jika tak faham, boleh tanya semula. Ustazah akan dengarkan latihan di dalam PDF.
InsyaAllah nanti kamu akan tengok rujuk semula. Jika tak faham, boleh ulang semula video ni dan boleh rujuk pada ustazah juga. InsyaAllah. Okay, setakat ini saja pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazilan.